Harap anda mendengarkan lagu Hari Raya, tapi ini adalah masih lagi program Sembang Sahur. Minggu terakhir, hari pertama, malam pertama untuk kami bersama dengan anda. Assalamualaikum, apa khabar anda semua di rumah? Bertemankan kami berdua pada malam ini, saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrin Hussein. Dalam anda riang menyambut Hari Raya itu, jangan lupa mau ataupun tidak, esok 6 daerah di Selangor. Aduh. PKP. Iaitu Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat, Sepang bermula 6 Mei hingga 17 Mei 2021, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lambat sehari iaitu 7 Mei hingga 20 Mei 2021. Dan sekaligus esok sekolah semua tutup di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan juga jangan dilupa Bazar Ramadan tutup bermula hari Sabtu. Walau apa pun arahan yang diberikan, kita berperanan untuk terus menjaga SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19. Ya, dan ini untuk melandaikan kembali jangkitan yang telah pun meningkat naik pada ketika ini. Jadi PKP orang gelar Lin 3.0 lah kali ini. Tapi dalam masa yang sama, untuk kita pengetahuan dan kepastian yang lebih lanjut, ini anda boleh bacakan segala SOP peraturan-peraturan terbaru ini di laman web yang tersebut di MKN Majlis Keselamatan Negara, dan juga di laman web negeri masing-masing juga turut dipaparkan. Kita bukan berdua. Kita bertiga sebenarnya bersama dengan H juga. Seorang lagi H ni. Dari Perak katanya, Teluk Intan. Hadori. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan kita semua. Alhamdulillah, Lin. Sihat, Anip, Lin? Sihat, Alhamdulillah. Awak sihat? Sihat macam inilah, Alhamdulillah. Tapi itulah, tadi dah sedih. Dah plan B nyanyi lagu raya. Tambah sedih pula, bazar tutup. Allah. Jangan difikirkan apa yang tak boleh. Kita fikir, kita raikan apa yang boleh. Okey. Gitu. Betul. Kalau yang boleh, maksudnya malam ni kita nak berbicara mengenai satu topik yang mungkin sangat dekat di hati kita, iaitu jihad melawan wabak. Dan mungkin sebagai pengenalan pembukaannya, Hadari boleh ceritakan berkaitan dengan apa itu sebenarnya jihad, dan dalam masa yang sama kena dengan situasi wabak sekarang ini. Okey, Anip, Lin, dan para penonton sekalian, cikebum. Bila kita sebut tentang wabak ni dan juga jihad, saya nak bagi faham tentang jihad tu dulu. Jihad bukan negatif. Tujuan jihad dan juga cara jihad mesti positif. Nabi SAW jihad dulu adalah caranya mempertahankan agama. Dalil dia ketika Nabi 13 tahun di Mekah, Nabi adakah disuruh untuk berperang? Adakah Nabi lepas geram? Tidak. Akan tetapi peperangan itu berlaku dalam peperangan Badar Kubra, iaitu selepas Nabi berhijrah. Jadi nak tunjukkan bahawasanya Islam dia ada step by step. Okey, baik, itu dia jihad. Bagi perincian tentang jihad lah. Kemudian berkaitan dengan wabak. Nak tak nak, sebenarnya bila kita sebut tentang jihad ni, dia mesti jangan menggunakan hawa nafsu, bukan dengan kebencian, bukan dengan dendam. Akan tetapi dia kena cerdik, menggunakan akal, anugerah akal yang Allah bagi. Sebagai contoh, kejap lagi saya akan share bagaimana step by step Nabi buat. Contoh peperangan Kubra, peperangan Badar Kubra. Dia ada taktikal Nabi, iaitu menghapuskan 2 perigi, tinggal 1 perigi untuk tentera kafir Quraisy bertumpu pada satu tempat. Kemudian tentera Islam yang masa itu hanya 313 boleh menang. Peperangan Uhud, taktikal dia ada pasukan pemanah atas bukit. Betul? Jadi menunjukkan, tapi itulah orang degil benar orang Islam kita ni. Nabi kata jangan turun juga. Peperangan Uhud kalah sebab degil. Peperangan yang ketiga, peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Apa taktikal dia? Nabi buat parit. Jadi apa kena mengena dia, macam Hanif tanya tadi, kena mengena apabila datangnya COVID. Musuh kita bukan Quraisy. Tapi musuh kita lagi dahsyat daripada itu, tak nampak dengan mata kasar. Dia boleh datang, boleh berjangkit. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ada taktikal kita. Dan taktikal kita dah ada pun. Cuma terpulang pada kita nak berjihad atau tidak. Dan pasti sekarang ni, dalam keadaan genting ni, daripada 3,000 kes seluruh negara hari ini, 1,500 di sekitar Selangor, memang jihad, nak tak nak kena jihad. Kejap lagi saya perincikan. Okey, tapi kita nak tahu juga, bila jadi sesuatu wabak, ada yang berjihad untuk duduk di rumah. Duduk di rumah pun jihad juga kan? Betul. Okey, ada yang terpaksa keluar rumah untuk mencari rezeki ataupun terpaksa untuk melakukan kerja di luar. Ada juga yang menjalankan kerja-kerja volunteer ataupun sukarelawan. Okey, tapi dalam Islam sendiri, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini surah Al-Baqarah ayat 195. Kedua, jika kamu mendengar ta'un di suatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika berlaku suatu tempat sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya. Ini adalah daripada riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Kalau kita tengok kategori yang ketiga tadi, yang terpaksa keluar rumah untuk menjadi sukarelawan. Dalam Islam adakah galakkan ataupun macam mana?
Okey, cantik soalan tu. Ini pencerahan kepada semualah yang suka menularkan tanpa membaca. Bukan tak semua, dah bukan Malaysia. Ni cerita negara luar ni. Sebenarnya dalam Islam, pernah dalam peperangan, Rasulullah memerlukan wanita juga untuk bersama dengan Rasulullah. Iaitu mereka menjadi jururawat. Seperti Asma binti Abu Bakar dan lain-lain. Kalau nak cerita panjanglah. Kenapa? Mereka memerlukan untuk menjadi jururawat, membantu juga tentera barisan hadapan peperangan. Jadi nak menunjukkan bahawasanya sebenarnya keperluan yang mendesak untuk tenaga manusia juga, tenaga manusia untuk membantu, sumber manusia untuk membantu. Jadi dalam satu-satu keadaan, dalam satu-satu ni memang kita perlukan. Sebagai contoh volunteer. Kalau tak ada volunteer, nak harap abang polis saja, abang tentera aja, pening kepala Lin, pening kepala Nip. Jadi bila ada volunteers yang membantu, tapi dengan syarat mereka juga mesti dengan niat yang baik, iaitu untuk membantu jihad fi sabilillah. Saya nak petik ayat Al-Quran daripada surah Al-Ankabut, surah Labah-Labah. Allah bagi tahu walladzina jahadu inna linahdiyannahum subulana. Allah bagi tahu mereka yang berjihad kerana untuk mencari redha-Ku, nak maksudnya macam volunteer, nak bantu kerana Allah. Linahdiyana subulana. Allah akan bantu untuk mencapai jalanku, jalan Allah. So, jalan Allah tu antaranya redha Allah untuk masuk ke dalam syurga. Siapa tak nak? Semua orang nak kan? Okey, baik. Sangat menarik pencerahan tu sebab kita nak kaitkan dengan tetamu yang kita bawakan. Yes. Okey, sebab ada cerita dan juga penceritaan sangat menarik. Ini berkaitan dengan wabak pandemik kita juga. Mungkin Lin nak jemput tetamu kita? Ya, kita nak jemput Nurul Hidayah Muhammad Amin. Tak kenal? Tak kenal. Okay, Siapa kalau kita tu? cakap nama pentas hari, Adele. Oh, kenal. Adele yang menyanyi tu ke? Bukan, ni Adele yang kurang menyanyi. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Adele? Alhamdulillah, syukur. Adele 31 tahun. Ya, betul. Pelakon, pengacara, model dan kadang-kadang menyanyi juga. Terima kasih kerana bersama dengan Sembang Sahur. Terima kasih sebab jemput. Pun berjihad juga nak datang ke sini tau. Meredah segala perjalanan jam semua kan. Betul. Ada kita berbicara mengenai jihad melawan wabak dan awak antara yang kita kenal dengan kerja-kerja sukarelawan, membantu, dan antara yang kerap kita dengar lah ada ke Sabah juga satu hari yang lalu kan ketika gelombang tersebut. Mungkin secara briefnya terlebih dahulu apa pengalaman ada dalam membantu dalam pandemik COVID ini? Alhamdulillah Allah pilih untuk saya dapat sama-sama mungkin tak dapat bantu dari segi orang kata kewangan yang berlebihan, tapi dapat membantu dari segi tenaga untuk saya sampai ke negeri Sabah. Di mana Sabah ni kita tahu penduduknya terlalu ramai dan bantuan dari segi makanan agak sukar di kat sana dengan harga barang yang jauh dengan semenanjung ni. Jadi pengalaman kat sana memang sangat menarik untuk saya. Tapi kan apa yang membuatkan Adele macam, yelah masa tu tahun 99 ada baru kahwin kan? 2019. 2019. Lama saya tak lahir. Dah lahir 9 tahun. Okey. Dah 9 Lepas tahun tu dah tahun 2020 Adele buat kerja-kerja sukarelawan juga. Ya, Lepas tu 6 bulan kemudian lahirnya seorang baby, tak sampai 5-6 bulan saya anggarkan, dah terus pergi. Apa yang membuatkan Adele sebenarnya tinggalkan suami, tinggalkan anak untuk buat kerja-kerja sukarelawan? Hebat ni. Okey, masa first nak pergi tu berat, tapi saya sebab sebelum kahwin lagi saya memang dah pegang amanah untuk jadi sukarelawan. Maksudnya dalam satu NGO tu di mana kita ada tugas-tugas dia. Ada yang bertugas di lapangan, ada yang bertugas di ofis. Jadi saya pilih untuk lapangan. Sebab daripada volunteer di Palu sebelum saya kahwin memang saya turun untuk masa gempa bumi. Jadi masa di Sabah tu saya memang berfikir yang macam diorang cakap okey ada boleh turun tak? Diorang tak ada paksaan, cumanya saya pernah ketuai unit kat sana. Jadi sebab jadi masa kat Jakarta tu saya ada ambil training untuk SARS kat sana. Jadi masa dekat Sabah tu sebab atas bot kan air, saya kena lead yang lain juga. Okey, tadi itu pengalaman yang lama. Macam mana pula bila dah ada suami? Suami itu faham ke tidak ni? Suami tu ada kat sini tau. Ada ke? Soalan panas macam tu. Okey, alhamdulillah sebab Adwa sendiri sebelum kahwin kita orang sama-sama buat sukarelawan. Jadi selepas kahwin tu dia faham dan dia restu, dia redha dengan apa yang saya buat. Benda tu amat pentinglah bagi saya. Kalau tak ada redha suami, saya pun mungkin tak selamat juga. Tak dapat juga. Jadi sebelum saya dapat redha Allah tu, saya kena dapat redha suami saya jugalah.
Okey, kita ada 3 soalan tadi kan? Itu baru soalan mukadimah je tau. Lepas ni kita simpan. Dah bertalu-talu soalan. Lepas ni kita pam lagi. Nak kita jihad lagi, okey? Kita nak rehat seketika, selepas ni teruskan bersama kami di Sembang Sahur. Silakan, Plan B. Tali kamplong di TV3 Progres Sembang Sahur. Bulan Ramadan tontonan kita semua. Salam sayang hanya di TV3. Oi Sembang Sahur. Tali kamplong di TV3 Progres Sembang Sahur. Bulan Ramadan tontonan kita semua. Salam sayang hanya di TV3. Oi Sembang Sahur. Baik, anda masih lagi bersama dengan Sembang Sahur 2021 dan teruskan bersama kami sehingga hujung rancangan nanti jam 12 dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Adel dan juga ada Hadari di sana. Ya, tapi saya geram dengan vokalis ni, Ijat ni tadi. Kenapa? Dia begini-begini dia. Mentang-mentang ni minggu last. Oh, dia tak ya? Ingat comel lah tu. Ya, tak apa. Bagi Chan. Asyik lagu raya lagi dia main. Tadi aduh. Biasa dia ni memang di biar ni. Okey, kita sebenarnya nak tanya Adel lah. Tanya lagi. Bila Adel melakukan kerja-kerja sukarelawan kan, apa yang membuatkan ataupun apa yang Adel jumpa terkesan dengan apa yang aktiviti-aktiviti yang Adel buat yang buatkan Adel kena pergi lagi. Lepas ni kalau ada pergi lagi. Okey, macam saya ada anak. Jadi saya sebagai ibu, sebagai seorang anak, saya dapat rasa kalau macam mak kita yang dah tua, dah berusia tapi tak ada makanan. Okey, anak kita tak ada susu. Macam saya pergi Sabah sebelum ni, dia terpaksa tak ada air hujan. Sebab atas laut ni biasa diorang tak ada air bersih. Dan air bersih diorang akan ambil daripada darat lah. Tapi sepanjang PKP diorang tak boleh, tak dibenarkan untuk naik ke darat. Jadi diorang tak ada air hujan. Kemudian diorang masak. Tapi setengah anak-anak yang diorang cakap, diorang ciri-birik. Alami ciri-birik. Jadi bayangkan kalau situasi itu jadi pada anak kita sendiri. Macam mana? Dan maksudnya kita letakkan diri kita dekat situasi kita letakkan situasi kita. Mungkin orang kata, adalah saya baca setengah netizen cakap, jihad apa yang perempuan ni tengah buat? Ada orang komen begitu? Ada. Okay. Dia orang cakap, jihad apa yang perempuan ni tengah buat? Siapa yang cakap dalam Islam, perempuan boleh pergi. Buat apa kita nak cari wabak ni orang kata kita kena hindar. Tapi kita malah pergi menempah maut, katanya macam tu. Jadi bila saya baca tu, saya tak adalah kata nak balas apa-apa. Cuma kita berbalik pada niat kita. Niat kita kerana apa? Macam tu. Ya, Hadari mungkin boleh menjawab kepada persoalan tersebut. Soalan tu? Okey, dia indah. Dalam Islam ni, dia sebenarnya dia ada garis panduan dia. Dia ada SOP dia dah lama dah. Macam tadi hadis yang dibacakan, hadis riwayat Bukhari macam Lin bacakan tadi. Kalau ada satu tempat tu ada wabak, kita jangan pergi. Yang ada dekat situ jangan keluar. Kan? Yang ini masalahnya dengar lagu raya je terus nak balik kampung ni kan. Aduh. Ini masalahnya. Tak, bukan Malaysia, negara lain ni tuan-tuan. Okay. Tak nak ceritanya, Adel, Lin dan juga Anif, macam tu juga. Dalam situasi COVID-19 ni, kita dah ada panglima-panglima kita dah. Dalam bahagian kesihatannya akan menguruskan kesihatan. Bahagian agama akan meletakkan fatwa itu dan ini. Dan juga kita ada juga bahagian KDN, Kementerian Dalam Negeri, ada panglima-panglimanya. Dia nak menunjukkan bahawasanya dalam satu situasi, termasuk dalam COVID-19 ni, dia tak salah kalau kata ada keperluan, contoh macam satu-satu tempat memerlukan volunteers untuk membantu. Tapi mesti mengikut ketetapan daripada panglima-panglima kita tadi. Jangan main langgar. Jangan main langgar aja. Jangan pula pergi sana sambil-sambil nak pergi bagi bantuan, pergi selfie duduk kat tepi pantai gini je. Tak boleh. Buat konten. Tak boleh. Sebab itu nak menunjukkan bahawasanya sebenarnya dalam jihad dia mesti ada konsep pengurusan yang terbaik. Macam saya cerita tadi bagaimana taktikal yang Nabi SAW lakukan satu demi satu, bukan mengikut hawa nafsu. Bergeram kat dia ni, angkat pedang, jom perang. Tidak. Jadi ini indahnya Islam. Dan tadi saya nak memetik apa yang Adel bagi tahu tadi. Ada orang kata kenapa wanita pula kena pergi? Tuan-tuan puan-puan kena baca banyak ya. Tolonglah membaca. Main sedap-sedap mulut aja. Nabi SAW dalam peperangan pertama, peperangan Badar, orang tua ikut Rasulullah nak pergi perang. Dia tak ada pedang. Tengok-tengok dia pegang batang tamar. Pelepah tamar.
Rasulullah kata kamu nak ikut pergi mana? Aku nak pergi perang mempertahankan agama ini wahai Rasulullah. Lah orang tua kalau kita ikut takkanlah pergi duduk rumah orang tua. Kemudian dalam peperangan lain ada perempuan juga turut bersama untuk membantu menjadi jururawat. Jadi banyakkan membaca, jangan menghentam ikut sukalah. Ni bukan body Abdel, tidak. Bila cakap pasal hentam tu, tadi sebenarnya masa commercial break tadi ada kongsikanlah antara kecaman-kecaman netizen apabila iyalah kalau kita nak buat benda baik mesti yang paling banyak adalah menghukum atau mencari kesalahan apa yang ada buat. Yeah. Tapi sebagai volunteer ataupun sukarelawan, mungkin Hadari boleh kongsikan apa yang kita boleh jadikan perisai untuk diri kita yang macam mungkin Nabi ajar kita supaya sabar, solat dan sebagainya. Okey, dalam surah Ar-Ra'd ada 4 perkara yang Allah gariskan. Apabila datang satu-satu masalah, kena lalui 4 perkara ni. Yang pertama, mesti dengan sabar. Okey. Mana ada orang tak sabar? Ini kita step pertama pun dah fail dah. Dengan lagu raya dah hilang sabar dah. Habis ulama pun dia maki. Awak ni tak habis lagu raya. Awak Itulah. terkesan betul ni. Itulah tak, bukan di Malaysia ni, kita cerita tempat lain. Negara lain, okey. Negara Malaysia tak ada masalah ni. Sabar. Yang kedua dengan solat. Solat ni bukan yang maksudnya duduk atas tikar sejadah tu je. Tidak. Solat ni termasuklah taktikal. Sebagai contoh, nak mencari Lailatul Qadar. Betul. Kita ada taktik tak? Ada. Apa dia? Malam ganjil. Kemudian malam terakhir. letak jadual pukul berapa nak bangun, pukul berapa nak Pasal makan. alam. So itu yang dikatakan solat tu. Kemudian yang ketiga dengan sedekah. Ramadan sedekah ke tidak? Sedekah tu bulan Ramadan kan bulan yang dimakbulkan doa. Sambil kita bersedekah, doalah ya Allah hilangkanlah COVID. Ini tak sedekah pun kena kuat masalahnya kita ni. Kemudian yang keempat, apa dia? Ini susah. Allah kata kalau ada masalah cuba buat ni. Apa dia? Balas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang susah. Ini sukar. Ya. Jadi 4 perkara ini adalah perkara yang perlu ada dalam kita mendepani masalah terutamanya COVID-19 ni. Ya. Jadi apa yang kita nampak macam ada lalui, dia dah step demi step sabar dah kena sabar dah. Yang kedua dengan solat dia. Kemudian yang ketiga dia kena sedekah. Sedekah tu membantu charity lah. Ya. Yang keempat orang komen macam mana pun dia kena balas dengan kebaikan. Betul. Jadi memang itu antara taktiknya. Adel, saya ada satu soalan. Sebab difahamkan juga Adel ketika membantu berdepan dengan ujian masalah kesihatan. Saya paling nak tanya soalan ni kepada mereka yang sentiasa muka hadapan ni kan, barisan hadapan ni. Tak takut ke benda tu jadi ke kita? Sebab kita nak bantu tapi kita pun lupa kita pun manusia terdedah dengan perkara tersebut. Terdedah dengan bahaya lah. Saya pernah share benda ni sebelum ni dekat TV Al-Hijrah. TV3 saya cakap kita semua takut mati dan kita semua akan mati. Yeah. Jadi saya tak terfikir yang saya menolong orang untuk saya menempah maut ataupun kematian ketika wabak. Tapi saya dengan satu niat kerana Allah untuk membantu mereka yang memerlukan. Sebab kalau tak ada yang bergerak, siapa yang akan follow? Siapa Contoh Ustaz Abid sebelum ni kena kecam. Yeah. Kenapa nak buat kebaikan tapi kena tunjuk? Tapi kalau dia tak tunjuk perkara itu, adakah orang lain akan ikut? Tapi Masya Allah, kuasa Allah tu hebat. Sebab bila dia buat macam tu, social media ni digunakan dengan platform yang sangat bagus. Dia tunjuk apa yang dia buat. Jadi orang ramai ikut. Mengajak, kalau kita mengajak. Bila kita tengok sekarang ni makin ramai orang yang nak buat kebaikan. Makin ramai. Alhamdulillah. You all, I nak bagi tahu you all lah dengan para penonton di rumah. Sebenarnya pernah satu hari sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah." Ni hadis riwayat Bukhari. "Wahai Rasulullah, bagi tahu apakah amalan terbaik?" Saya terdetik tadi bila ada cakap macam tu. Maka apa kata Rasulullah? Mereka yang berjihad dengan nyawanya, nafsihi wa malihi dan juga hartanya. Maksudnya dia sanggup mengorbankan nyawa dia untuk menyelamatkan orang lain, menjaga keperluan orang lain. Kemudian mengorbankan hartanya macam Sayyidina Uthman bin Affan yang menyerahkan hartanya untuk digunakan bagi pasukan peperangan, pasukan Islam. Jadi nak menunjukkan bahawasanya ini adalah satu konsep yang sangat hebat, iaitu jihad mengorbankan untuk kepentingan orang lain. Subhanallah. Terbaik. Baik. Bila sekejap lagi kita nak tanya Adel juga, walaupun dikecam, walaupun macam-macam jadi dekat Adel, dia saiznya kecil je tapi hati dia kental dan berani. Jadi kita nak jiwa tahu besar ni. Kita nak tahu apa perancangan Adel ataupun tahun ni ada antara aktiviti-aktiviti sukarelawan yang Adel buat untuk tahun ni, itu seketika nanti. Tapi sebelum tu kita nak singgah dulu Nip. Ini berkaitan dengan penugasan Pusat Hidrografi Nasional TLDM. Kita nak saksikan bagaimana petugas barisan hadapan kita melakukan tugasan mereka. Jom.
Assalamualaikum. Sembang sahur minggu ini kita berada di Pusat Hidrografi Nasional di Port Klang. Kalau anda nak tahu apa tugasan kami di sini, jom sama-sama kita tonton. Assalamualaikum, Yang Berbahagia Datuk. Jutaan terima kasihlah kerana sudi menerima kehadiran kami ke Pusat Hidrografi Nasional ni. Dan secara jujurnya, ini juga adalah pengalaman pertama saya lah di sini. Jadi, bila sebut tentang Pusat Hidrografi Nasional ni, Datuk, ramai juga nak tahu sebenarnya latar belakang Pusat Hidrografi Nasional ni apa dan bagaimana ditubuhkan? Kita dijajah oleh British. Semua kerja-kerja pengukuran hidrografi dan pemetaan di tanah air kita ni dibuat oleh Tentera Laut British. So pada 1944 barulah British menyerahkan kerja-kerja tersebut kepada Tentera Laut Diraja Malaysia. Pada situlah bermulanya kita dapat satu kapal lama diberi nama kapal KD Pantau. Kapal ni kapal kayu. Kapal ni digunakan untuk mencari dan memusnahkan periuk api. 1998 kita diberi lagi satu peruntukan untuk membina satu lagi kapal iaitu KD Pantau. Bergantikan kapal yang pertama tu. Berlanjutan pada kemajuan ekonomi negara kita dan kita dipindahkan di sini. Pangkalan TLDM Pulau Indah ini 2006 kita diberi nama Pusat Hidrografi Nasional yang menampakkan bahawa kita is national authority di bawah TLDM. Rutin pengukuran hidrografi bermulanya fasa perancangan, perolehan data, pemprosesan dan data submission. Pada masa sama juga kita akan melakukan tinjauan ke tempat pengukuran yang telah diarahkan. Di samping itu juga kita mengenal pasti lokasi pemasangan tolok pasang surut. Data air pasang surut amat penting untuk kerja-kerja hidrografi. Kedalaman di perairan negara diukur untuk memastikan kapal-kapal yang melalui perairan kita selamat untuk berlayar. Dan juga data-data tersebut akan dikongsi untuk agensi-agensi lain untuk membuat pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar, tsunami inundation modelling dan juga coastal engineering, di mana maklumat hidrografi akan diterjemahkan melalui penghasilan carta nautika dan juga carta pandu arah elektronik. Carta ini dikeluarkan oleh Pusat Hidrografi Nasional di Pulau Indah. Pengukuran kedalaman air ni bukan hanya untuk national punya ni, bukan hanya untuk development, bukan hanya untuk marine activities, tapi secara langsung adalah untuk defense, keselamatan pelayaran. Sebab tu zaman dulu kebanyakan cawangan hidrografi ni di bawah Tentera Laut. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak kapal. Bangun, bangun, bangun. Anak-anak kapal, bangun. Waktu beritahu mulai sekarang sehingga jam 05.55 Hotel. Assalamualaikum. Bangun, sahur, bangun. Ni, bangun, sahur. Sahur. Bulan Ramadan, ia adalah bulan yang digandakan pahala, bulan yang penuh dengan keberkatan. Tetapi mereka yang berada di barisan hadapan, terutamanya yang berkhidmat bersama dengan hidrografi ini di bawah TLDM ini juga mesti akan bertugas di perairan. Jadi bagaimana cabaran-cabarannya, Datuk? Tugas seperti biasa, saya cakap kapal tak ada masalah, full strength. Dia akan keluar buat survey. Kita dikejutkan sahur, bangun sahur, ramai-ramai makan sahur. Kalau boleh, kita buka ramai-ramai. Kalau tak, kita ramai-ramai duduk di mess masing-masing. So, rutin seperti biasa. Survey ni start pada sunrise, kita dah keluar. Tapi kalau bulan puasa ni, kita balik awal lah untuk buat persiapan untuk berbuka bersama. Moral warga kapal akan sentiasa di tahap tertinggi, di mana kita akan menganjurkan seperti mana mereka yang berada di daratan, kita akan mengadakan solat sunat tarawih berjemaah tapi dengan norma baru, berbuka dan juga bertadarus. Dengan aktiviti ini, sikit banyak akan mengubah kerinduan warga kapal yang teringat kepada keluarga yang di rumah. Kalau belayar apa sekalipun, dia akan mencari haluan yang terbaik untuk kita solat. Tapi selalunya sebaiknya macam kapal hidro, selalunya dia akan anchor lah. Dia akan bersahur dan kita makan sama-sama, buka sama-sama, insya-Allah.
Alhamdulillah selesai aktiviti kami di sini dan saya wakil bagi pihak TV3 bersama Koperasi Kaki Tangan Petronas nak menyerahkan sedikit sumbangan lah, iaitu produk lengkuas daripada Kopetro, iaitu Koperasi Kaki Tangan Petronas. Kami dari KD Perantau ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Ya, okey. Tahu-tahu je dah muncul lah kita kat sini. Ya, itulah. Kita elok macam ni. Okey, itu dia sikit perkongsian berkaitan dengan penugasan Tentera Laut di Raja Malaysia. Frontliners lah. Ya, Hadari juga berada di sana. Okey, kita nak teruskan perkongsian, perbincangan kita. Ini Betul. berkaitan dengan jihad melawan wabak. Tadi Lin ada tinggalkan satu soalan kan? Betul, tapi nanti dulu. Kita tanya Hadari dulu. Ya, Okey, ke sana pula. Okey. Sebab kalau salah betulkan Hadari Ya. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya jenis-jenis mati syahid. Pertama, gugur di medan perang. Kedua, mati di jalan Allah. Ketiga, orang yang tertimpa taun. Taun ini adalah wabak. Okey. Dan keempat, sakit perut. 5 orang yang tenggelam. Saya nak bawakan yang poin nombor 3, iaitu orang yang tertimpa taun. Adakah ini berkaitan dengan kalau masa sekarang ni kan, volunteer ataupun sukarelawan yang melakukan kerja-kerja yang untuk memerangi COVID, yang menjadi sukarelawan untuk vaksin ataupun seperti mana yang ada lakukan di Sabah dan sebagainya. Adakah ini boleh dikaitkan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sendiri? InsyaAllah, kerana memang betul status syahid atau tidak itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau kita tengok jalan dia, jalan contoh macam ramai lagi orang yang macam Adel di luar sana yang membantu, menggembeling tenaga, tak kisah hujan panas. Ini adalah salah satu jalan yang menuju kepada yang poin kedua tadi sebenarnya. Memang dia ta'un itu, tapi yang kedua iaitu fisabilillah. Okey. Iaitu kepada jalan Allah. Kita rasa kita sahaja, diri kita sahaja. Oh, susahnya aku ni, macam mana ni, tak boleh pergi mana-mana, tak boleh beraya rumah ijab plan B katanya kan. Tak boleh pergi ke Kelang kan. Tapi sebenarnya ada orang lagi dahsyat daripada tu. Apa dia? Tak ada makanan. Tak cukup pakaian. Anak nak minum susu, tak ada bagi air masak. Jadi akan ada orang yang fisabilillah membantu memberi keperluan. Jadi mereka ini subhanallah, Allah sahaja yang tahu bagaimana hebatnya mereka ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena yakin Allah itu Maha Pemurah. Allah itu Maha Penyayang. Allah takkan sesekali zalim kerana yang zalim itu kita. Betul. Kalau niat itu untuk membantu, insya-Allah Allah ada. Adel, Allah Maha tahu. cabaran paling besar ketika melakukan kerja-kerja sukarelawan ni, mungkin boleh pilih satu situasinya. Okey, situasinya adalah bila kita berdepan, kalau PKP ni biasa macam masa PKP 1 kedai runcit semua terhad. Stok makanan terhad. Setuju. Jadi bila kita pergi sampai kat satu kawasan tu, kita dah tulis, okey, ada contoh 500 orang. Tapi datang berlebihan. Allah. Berlebihan lebih daripada list. Jadi kita. benda tu yang buatkan saya rasa apa yang aku mampu nak buat ketika ni, ya Allah. Sebab rasa nak balik berat, nak stay pun berat. Untuk kita tunggu besok, walaupun besok bagi kita 24 jam dia, tahanlah sikit. Tapi kita tak tahu perut orang yang kelaparan. Mungkin dah 3 hari kelaparan, mungkin dah seminggu kelaparan, tapi kita tak tahu. Adel, kami tak pernah berada di lapangan sejujurnya. Tapi macam mana pihak yang macam Adel sendiri dan juga orang lain, sahabat-sahabat yang lain berada menjadi volunteers tu, macam mana memujuk hati dalam masa yang sama menjaga keselamatan diri dan juga menahan daripada kecaman ni? Okey Adel, nanti simpan dulu jawapan tu. Simpan. Sebab saya sebelum ditahan, baik kita yang menahan. Kita tahan dulu. Okay, sebab kita nak saksikan ni satu lagi segmen Jom Masak. Seperti biasa, Easy Recipe Z bersama KitKat. Kali ni kita nak buat KitKat biskut mentega bersama dengan Chef Zam. Chef Zam. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam segmen Jom Masak. Saya Chef Zam bakal berkongsi dengan anda resepi yang dibawakan khas oleh KitKat Malaysia. Have a break, have a KitKat. Memandangkan raya yang bakal menjelang tiba tak lama lagi, hari ini saya akan berkongsi resepi khas iaitu KitKat biskut mentega. Jadi cara dia mudah saja. Apa yang kita perlukan adalah kita akan kacaukan ke semua bahan-bahan ni. Okey. Kita akan masukkan butter dahulu. Diikuti dengan kita punya gula icing.
Jadi kita pukulkan kita punya adunan. Bismillahirrahmanirrahim. Pukulkan sehingga kedua bahan ni orang cakap sebati. Baiklah, adunan ni kalau boleh kita jangan pukul terlalu lama. Okey, bila mentega dan juga aci sugar telah pun sebati, so apa yang anda perlu lakukan, kita akan masukkan tepung. Kalau boleh tepung ni kita ayak terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan vanilla essence. Dan apa yang perlu lakukan, dengan secara perlahan-lahan kita kacaukan adunan kita sehingga sebati. Kita akan masukkan ke dalam piping bag. Sekarang kita akan pipekan di atas dulang pembakar. Untuk dulang pembakar, kita alaskan dengan parchment paper supaya cookies ni tidak melekat pada kita punya dulang pembakar. Bentuk dia anda boleh buat ikut apa yang anda inginkan. Tapi untuk hari ini, saya akan buat dia dalam bentuk U. Baiklah, adunan pun kita sudah pipekan kepada bentuk U yang kita nakkan. Jadi oven tadi kita dah panaskan pada suhu 160 darjah Celsius. Jadi kita akan bakar biskut ni lebih kurang dalam 15 ke 25 minit bergantung kepada oven masing-masing. Jadi kita masukkan ke dalam oven. Sementara kita menunggu biskut kita masak di dalam oven, apa yang kita boleh lakukan, kita akan buat salutan coklat khas. Cara dia mudah saja. Apa yang anda boleh lakukan, masukkan coklat ke dalam kita punya mangkuk dan di mana kita akan buat teknik double boil, di mana di dalam periuk bawah ni kita akan letakkan air. Kita nyalakan api dan kita akan masukkan kita punya KitKat yang telah pun kita potong secara halus. Baiklah, kita sekarang cairkan coklat bersama dengan KitKat tadi. Jadi kita kacaukan sehingga coklat ni dah setengah mencair. Bila coklat dengan kita punya KitKat tadi sudah cair, kita alihkan daripada kita punya periuk dan kita akan masukkan Nescafe Gold kita lebih kurang dalam setengah sudu. Kita kacaukan dan kita biarkan sebentar. Okey, masa pun dah 20 minit, so kita dah boleh keluarkan biskut daripada kita punya ketuhar. Baiklah, proses seterusnya kita akan pindahkan biskut kita ke atas dulang berjaring ni supaya ianya lagi cepat sejuk. So biskut kena pastikan ianya betul-betul sejuk. Apa yang anda perlu lakukan, celup sebahagian daripada cookies. Kita letakkan. Taburkan dengan sedikit kelapa. Diikuti dengan KitKat. Kita biarkan ia sejuk supaya coklat tu set. Kita ulang semula sampai habis biskut. Taburkan kelapa dan juga KitKat. Siap? Saya rasa resipi raya kali ini sangat mudah dan senang. Sekiranya anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh layari YouTube dan juga Facebook KitKat Malaysia untuk dapatkan resepi istimewa ini. Dan dapatkan KitKat Bento Box Batik di pasar raya terdekat kerana di dalamnya mengandungi KitKat Share Bag Pack 15. Dan sekiranya anda nak dapatkan ianya secara percuma, seperti biasa, anda boleh layari ke laman Instagram saya untuk ketahui detail lebih lanjut. Sampai di sini, KitKat Raya bersama masih together walau apa pun jua. Jom, have a break, have a KitKat. Okey, kembali bersama kami di Sembang Sahur di blok terakhir ini. Kejap je masa berlalu. Tak cantik betul lah. Dan dia tak nak buang masa ni. Mana mungkin ada satu soalan tadi tergantung. Okey. Dekat Adil. Okey, Adil. Yang digantung oleh Hadari tadi. Tapi saya sambung. Kita main pas-pas. Bagaimana memotivasikan diri? Sebab kita tak berada dalam situasi Adil ni. Okey, sebelum ni saya pernah lalui zaman kejatuhan saya di mana saya diuji dengan sakit saya. Saya naik kursi roda ketika itu pada tahun end of 2016 sampai 2017. 2 tahun saya naik kursi roda. Jadi bila saya rasa apa yang orang sekeliling ataupun apa orang cakap negatif tentang kita, kita diam je. Kita balas dengan sabar macam Ustaz cakap tadi. Sebab dulu saya rasa marah. Tapi bila saya sabar, saya pandang muka orang sekeliling yang support saya, saya tak ada alasan untuk give up. Saya tak ada alasan untuk kuat. Lagi-lagi bila saya pandang muka mak saya, suami saya, anak saya, adik-beradik saya, ibu bapa mentua saya yang selalu sokong saya ni. Ada fans-fans yang sokong, tak apalah Kak, pergilah buat sesuatu yang akak suka. Sebab dalam masa yang sama, bila kita ni, kalau kita tengok kadar stres sekarang pun makin meningkat. Sebab apa? Sebab social media.
Okay, bila kita kisah apa yang orang cakap tentang kita, kita akan lagi negatif pada diri kita. Jadi untuk kita tetap positif, kita lakukan kebaikan. Lagi banyak kebaikan yang kita lakukan, lagi positif diri kita. Itulah kekuatan. Yang penting kena sabar. Diam sahaja. Tapi mungkin Hadari ada satu... Kita tak sempat sebenarnya Hadari. Tapi tak apa. Nanti kita akan kongsikan melalui... Kita kongsikan di Instagram. InsyaAllah. Apa yang Hadari nak kongsikan. Kita tinggalkan dengan hadiah lah nanti. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi nanti semua di Sembang Sahur ini. InsyaAllah. Besok malam kedua terakhir. Silakan Plan B. Bye-bye.